نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى. Hadirin para jemaah sekalian, bertakwalah kepada Allah dengan benar-benar takwa. Semoga kita berjaya di dunia dan akhirat. Takwa kita terjemah dari bahasa amalan, bahasa Melayu kita, iaitu kita buat apa yang wajib, usaha sempurnakan yang diwajib, yang difardu, dan kita tambah hak sunat. Dan sebelah lagi jauh dan tinggal benda yang haram, benda yang dilarang, dan usaha hindar jauh cuci benda yang makruh. Jadi apabila kita ada kedua-dua itu, itulah gemuk takwa kita. Bermaksudnya takwa dan iman kita dia gemuk, dia bertambah dengan taat, dan dia akan kurang, akan kuruh dengan maksiat. Oleh itu kedua-dua belah sayap perlu dan selalu dinasihati tazkirah sebagai rukun khutbah Jumaat. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Hadirin para jemaah sekalian, pada hari ini masih lagi kita di udara-udara saudara kita di Palestin, di Gaza, dan di negeri-negeri aqalliyah Islamiyah ataupun minoriti orang Islam adalah permasalahan yang masih ada, tetapi yang mana agak lebih kita kata hangat. Sudah tentu apa yang kita tahu adalah Palestin. Dan juga seminggu lepas, dan boleh jadi di hari ini, minggu ini masih lagi udara banjir, udara boh di kawasan tiga wilayah kita, baik Nara, Yala dan Taning. Dan mudah-mudahan air banjir dan sudah berkurang dan sudah kering, dan di sana ada terdapat orang-orang yang ditimpa oleh ujian ini, dan moga-moga Allah Ta'ala beri ganjaran dan kesabaran bagi mereka. Jadi dua udara yang perlu kepada penuh harap kita kepada Allah, tawajuh kita pada Allah, tawakal kita kepada Allah, dan bantu-membantu
semoga kita berjaya di dunia dan akhirat sebelum pada orang lain berjaya. Nah, terkadang kita lupa bahawa kita tu kena berjaya juga. Nah, dipanggil terlalu tukuh lumuh tentang nui orang lain tu berjaya di dunia akhirat. Terkadang kita lupa diri kita kena jaya dunia akhirat juga. Di sinilah khutbah saya pada hari ini tidak nak sebut rakyat ataupun benda-benda detail tentang Palestin, kerana kita sudah terima berita-berita semenjak hampir 100 hari lepas dah. Nah, berlakunya pertarungan antara Sahiyuniyah, Zionis dengan saudara-saudara kita di Palestin. Apa yang kita boleh tahu di hari ini adalah memang ini satu tantangan yang perlu saudara-saudara kita di Palestin buat keputusan. Mungkin ahli ilmu nak ucapkan, terutama yang tak ada duduk dalam Palestin sendiri, tak ada dalam Gaza sendiri, mungkin satu suluh, satu pandangan boleh jadi tepat, boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Cuma kita perlu dan berhajat kepada tahu apakah rahsia sebenar daripada mulut-mulut penduduk Palestin, terutama di Gaza itu sendiri, kerana mereka lah yang menanggungnya. Kemudian juga tentang banjir, tentang bah juga supaya orang yang dikena timpa dan kena bah hanyut selai rumah, hancur harta benda dia habis, tak serupa dengan kita tak kena. Mungkinlah kelimah-kelimah yang boleh kita sebut, kelimah-kelimah yang boleh kita wikrok. Sebab sekian bukit utuh, sebab sekian boleh itu bah mari boleh, kerana kita tak ada ditimpa banjir, ditimpa musibah. Di sinilah perlu kita harap pada Allah Ta'ala, semoga ujian ni memang Allah Ta'ala nak angkat darjat orang bertakwa, bukan hanya yang kena musibah, bukan hanya yang kena ditimpa di Palestin, bukan hanya orang yang kena timpa banjir di Taning Nara Jala, tetapi kita orang yang tak kena gapo juga adalah ujian bagi kita. Apakah bantuan kita, apakah harapan kita, ikatan kita dengan Allah dan ikatan kita dengan hamba. Setiap perkara berlaku, gapakah yang tambah iman kita? Setiap gapo yang berlaku, gapakah tambah takwa kita? Itulah pembicaraan saya pada hari ini. Satu perkara yang lama dalam ucapan kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi hal ini perlu kena sentiasa bersama kita, iaitu al-khauf war-raja, takut serta dengan harap. Takut dan harap, al-khauf war-raja, memang satu rukun nak sahnya kalimah tauhid kita, satu rukun nak sahnya uluhiyah kita. Di mana saja kita berada. Di hari ini kita tidak nak sebut, tidak nak hurai mereka itu kena bersabar, kerana mereka sudah bersabar. Saudara kita di Palestin cukup bersabar, mereka itu wabasyiris sabirin. Jadi bagi saya agak malu untuk nak semangat pada mereka. Bimbing-bimbing takut kita sendiri, saya sendiri tak sapa martabat wabasyiris sabirin. Bagi saya berasa malu nak sebut pada orang yang timpa banjir, kena bah, habis harta, hilang rumah, mati adik-beradik, nak kata wabasyiris sabirin, kerana terkadang kita belum tentu kita sapa martabat wabasyiris sabirin. Memang satu amanah perlu kita baca kepada siapa saja yang mukmin. Tetapi untuk hari ini saya ingin tarik bagaimana persiapan kita untuk nak al-khauf war-raja. Setiap keadaan, dalam keadaan kita kena timpa ataupun keadaan kita tidak kena timpa, keadaan kita susah ataupun keadaan kita senang. Para jemaah sekalian, memang sebut tak payah lah. Saya sebut pun tak payah. Kena takut pada Allah Ta'ala, kena harap pada Allah Ta'ala, tak payah. Buka kitab, buka Quran, buka hadis, buka kata nama boleh royak, cuma amalan itu susah sekali.
Berkata Ibrahim At-Taimi, seorang tabi'in yang dikatakan zahid di masa Yusuf Hajjaj As-Saqafi, dan dia dibunuh oleh Al-Hajjaj As-Saqafi rahimahullah. Apa dia kata? Ma aradtu qawli ala amali illa khasyitu an akuna mukadziba. Biar aku kecek kok kadang-kadang lebih daripada perbuatan, dia kata. Tapi aku bimbang takut khasyitu an akuna mukadziba, dusta. Maksudnya kecek sedaklah. Sebab saya hari ni baca tebah sedaklah. Tapi amal kita siapa kedok dengan kita baca. Hak itulah yang berasa bosan. Berasa bosan. Dan ingin saya nak bawa perasaan takut, perasaan harap tu biar sentiasa bersama kita. Allah Subhanahu Wa Taala banding hamba, seorang hambanya yang waktu dia seni, waktu dia susah, dia cari Allah. Tetapi setelah dia seni, dia lupa Allah. Ayat ni Allah sebut orang kafir. Tapi apakah tak berlaku pada orang Islam? Kita tak kena jawab. Cuma kita cuba suluh. Adakah kita tergolong daripada tu? Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilayhi. ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. Allah bani kafir. Masuk neraka kerana gapo waktu susah. Allah da'a rabbahu muniban. Dekat ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah Taala sebut kafir lah. Bopi boleh nikmat lepas segala susah akak senin dah mari bantuan pun ada. Orang tolong kau tu ni tunjang cip pun kalau kita banding dekat tempat banjir kita. Kalau kita sendiri susah, apa dia peniaga kita ke, kerja kita ke, urusan kita ke, gaji kita ke, mari sempurna molek hotel boleh bayar habis. Nasiya makan yadu ilaihi min qabl. Lupa kata waktu susah itu doa Tuhan. Perangai ni perangai orang kafir. Kalau duduk di kita usaha. Kalau duduk di saya kena usaha. Supaya apa? Supaya ingat pada Allah fis sarra wad dharra. Setelah tu Allah Taala sebut, lepas pada tu sifat orang mukmin macam mana? Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Supa kedok dia kata dengan orang selalu dia malam dia semaya sujud qaiman. Gapo yang dia sifat dia yahdharul akhirah. Takut akan akhirat, khauf wa yarju rahmata rabbih, dan harap sinilah yang perlu. Dua ni tak serupa. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Orang yang tahu dengan orang yang tak tahu serupa kedak. Mari ni kita mari jadi orang yang tahu bahawa al-khauf war raja mesti bergandeng bersama kita. Hidup sekali bersama kita. Ini Allah Taala sebut sifat orang mukmin yang bertetangga sifat orang kafir. Kemudian satu lagi perihal golongan jin yang ada pada mereka sifat takut dan sifat harap juga. Golongan jin setelah mana manusia ibadat pada mereka, ya ada manusia sembah jin, bertuhan dengan jin, tapi segolongan jin masih Islam. Tapi manusia masih panggil ya'budunal jin, masih ada guna jin sebagai tempat tupai. Gapo perangai jin hak masih Islam ni?
Ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Dari surah Al-Isra ayat 57 ni, setelah mana Allah Taala cerita perihal manusia semua pada jin, harap pada jin, Allah Taala cerita bahawa mereka itu yang kaum kafir duk buat jadi Tuhan tu, tawassul dengan dia, sifat mereka apa dia? Yad'una ila rabbihimul wasil, yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Cari jalan mana lebih dekat untuk dapat takwa, dapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Gapo daripada mereka? Yarjuna rahmatahu, mengharapkan rahmat Allah Taala, wa yakhafuna azabah, sekaligus dan takutkan azab Allah Taala, kerana memang azab Allah Taala yang perlu kita hati-hati. Jadi ini sifat-sifat orang yang mendekati diri dengan Allah Taala ada sekali. Al-khauf, takut, ar-raja, harap kepada Allah Taala, sentiasa ada semua. Inilah bagi kita. Kalau ayat pertama yang saya baca tadi adalah surah Az-Zumar. Nah, ayat yang ke-90. Dia sini surah Al-Isra ayat 57. Surah Az-Zumar ayat 9, maaf. Dan ayat terakhir yang boleh saya nak bawa pada hari ini adalah dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Yang mana Allah Taala cerita perihal tentang Nabi Zakaria. Setelah mana dia isterinya mandul tak mengandung, mana doa kepada Allah Taala supaya Allah Taala ni bui anak sebagai zuriat keturunan dia. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dan kami timur doa Nabi Zakaria yang minta boleh anak zuriat, iaitu Nabi Yahya. Ternyatalah isteri Nabi Zakaria saat ni tua dah, malu dah, tak boleh anak. Nabi Zakaria minta boleh anak. Boleh anak pak, gapo keturunan dia? Zuriat Nabi Zakaria, gapo hijau mereka? Yusari'una fil khairat. Gapo panggil berlomba-lomba segera untuk kebajikan, tapi tidak lupa wa yad'unana raghaban wa rahaba. Raghaban ni harap-harap, wa rahaba ni takut, duk sekali. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu khusyuk bagi kepada kami. Jadi apa yang saya sebut di sini sebagai satu contoh, beberapa contoh dalam Quran, dalam ibadat kita, semaya kita. Pernah kedok, saya khususnya, tak ada kecek dengan orang lain, waktu kita semaya, ada kedok mari dalam diri kita berasa takut dengan harap dalam tu. Allahu Akbar, harap akan pahala Allah Ta'ala serta dengan takut azab Allah Ta'ala sekali. Kerana contoh-contoh 3 ayat saat ini, mereka tu buat kebaikan, buat kebajikan, dan buat amal ibadat, doa kepada Allah Ta'ala sekali. Raghadan wa rahaba. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Duk sekali. Hak mana nak duduk dulu ke dia para imam sekalian? Harap banyak, lebih harap ke takut lebih banyak lagi. InsyaAllah ta'ala mudah-mudahan ada satu hadis yang kita boleh tahu dan boleh pelajari dan untuk jadi jadi panduan bagi kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فاتقوا الله فقد فاز من اتقى. Para jemaah sekalian, takwa kepada Allah, semoga kita berjaya di dunia dan di akhirat nanti. Hak mana lebih utama, harap Allah Ta'ala banyak, takut sikit-sikit, ataupun takut banyak, harap sikit-sikit. Kau sama. Ulama mengatakan kalau waktu kita sakit, banyak harap. Ba'du ahlul ilmi, qala ba'dul ahlil ilmi, setengah nak ucapkan dia kata, waktu kita sakit kena harap banyak. Waktu kita sihat kena takut banyak. Jadi takut banyak, takut azab waktu kita sihat supaya nak tambah ibadat, tambah amalan, tambah takwa. Tapi kedua tu kena duduk sekali. Yasiru ila Allah al-'abdu yasiru ila Allah bainal khaufi war raja daiman. Duduk sekali. Sebab ayat-ayat yang kita dengar tadi. Dalam hadis yang berlaku pada masa Nabi SAW, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, martabah hadis hasan, dan juga Ibnu Majah. Cerita Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syab wa huwa fil maut. Rasulullah masuk ziarah seorang sakit dalam keadaan sakit teruklah. Dah sakit teruk. Rasulullah tanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa tajiduk?" Masalah mana? Sihat, kesihatan atau mana? Gapo pemuda tu jawab? Pemuda, bukan orang tua, syab. Boleh jadi pemuda tinggi iman pada orang tua, benda boleh jadi. Kalau kita suluh tengok berita di Palestin, kanak-kanak yang belum akil balik terkadang, saya gamuklah, iman dia cukup lebih tinggi pada kita. Perjuangan mereka di Palestin sana lah, wallah alam, tu pandangan saya lah, dan berita-berita itu. Jadi syab. Rasulullah tanya, "Walah mana waktu dia sakit tu?" Faqala, "Wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, inni arjullah, sesungguhnya aku harap kepada Allah Ta'ala ar-raja dalam keadaan sakit. Wa inni akhafu azabah, dan aku takut, wa inni akhafu dhunubi, dan aku takut dosaku." Allah. Pemuda Rasulullah tanya, "Walah mana terkejut sakit?" Harap Allah Ta'ala raja, harap rahmat Allah Ta'ala, dan takut dosa yang dia ada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah jawab, Rasulullah royak. Sebagai syahadah kita kata, sebagai apa panggil syahadah ni, sebagai kata tazkiyah. La yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mawtin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Dalam riwayat lain, wa amanahu mimma yakhaf. Jawab seorang lelaki saat ni waktu dia sakit itu, Rasulullah pun beri selalu. Tidak beripung dua perkara ni dalam hati seorang hamba. Gapo dua perkara saat ni? Harap rahmat Allah Ta'ala dan takut dosa dia diri. Dua perkara beripung dalam hati seorang hamba fi misli hadzal mautin, dalam keadaan dia sakit macam ni, illa kecuali a'tahu Allahu ma yarju,
kecuali Allah wija apa yang dia harap. Harap ampun dosa, mudah-mudahan Allah Taala bagi, kerana Nabi ayat kata Allah bagi illa a'tahu Allahu ma raju wa amanahu ataupun wa amanahu mimma yakhaf, dan Allah Taala selamat apa yang dia takut. Di sinilah para jemaah sekalian, kalau kita nampak di sini waktu sakit perlu harap pada Allah Taala serta takut dosa kita. Hak mana boleh lebih tinggi, lebih besar, itu tidak ada dalil. Ayat kita baca pun duhlui dengan yarju rahmatahu wa yakhafuna azabah. Harap doa, takut azab. Ayat ada dua-dua. Dulu dengan harap, dulu dengan takut. Ada ayat takut yahzarul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Takut azab dan harap. Jadi dulu dia bukan masalah. Kena duduk sekali harap dan juga takut kepada Allah Taala. Jadi mudah-mudahan kita walaupun dalam keadaan sehat, bagaimana kita ada kedua tu. Apatah lagi saudara-saudara kita yang telah ditimpa, mudah-mudahan mereka tidak terlucut dua perkara ni. Semoga Allah Taala bagi mereka di dunia rahmat, di akhirat juga rahmat, dan Allah Taala selamatkan mereka daripada azab baik dunia dan juga azab di akhirat. Itulah mudah-mudahannya ada manfaatnya bagi saya khususnya dan para jemaah sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al mazlumin al mustad'afin fi Ghazzah wa Filastin. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.